Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya pada pagi ini Allah Taala menggerakkan kita untuk kita bangkit daripada tidur kita yang lena dalam keadaan kesihatan yang terbaik dalam diri kita, dalam keadaan rezeki umur yang Allah Taala kurniakan kepada kita masih lagi berada dalam diri kita, dalam keadaan kita dibangkitkan dengan pelbagai nikmat yang cukup melimpah ruah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan Alhamdulillah Allah Ta'ala masih lagi yang paling penting meletakkan iman dan juga takwa itu dalam diri kita. Inilah nikmat yang terbesar yang wajib untuk kita syukuri. Bangkit saja kita lafazkan Alhamdulillah ya Allah, syukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami daripada kelahiran kami sehinggalah ke waktu ini. Dan Alhamdulillah kita dapat bertemu dengan tahun 2024 walaupun ianya tahun Masihi, tetapi kita tetap meraihkan, kita tetap melakukan amal-amal kebajikan, kita tetap menyambutnya dengan penuh rasa syukur kita untuk kita dapat memperbanyakkan lagi amal-amal kebajikan kita untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Didoakan semoga semua sahabat-sahabat yang hadir pada pagi ini dalam keadaan ceria-ceria, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senyum-senyum selalu. Kan Alhamdulillah masuk-masuk tadi nampak kan kita punya skrin tu dah berubah dah kan. Azam tahun 2024 kita kena ada perubahan, nampak comel dengan bunga-bunganya kan. Seronok kita tengok FB kita pun kabarnya dah dikemas kini lagi. Jadi inilah antara perkara yang sepatutnya untuk kita lakukan dalam diri kita sendiri. Setiap tahun yang berlalu kita cuba untuk berhijrah daripada sesuatu yang mungkin kurang baik kepada yang lebih baik. Kita azam dalam diri kita untuk kita mempertingkatkan amal-amal kebajikan kita, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan peringatan kepada kita dalam satu peringatan surah Ali Imran ayat 140. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Sadaqallahul Azim. Dan demikian itulah keadaan hari-hari dunia ini dengan peristiwa-peristiwa kemenangan atau kekalahan. Kami gilirkan dia antara sesama manusia supaya menjadi pengajaran. Jadi dalam kehidupan kita, suka duka kita ini, peristiwa-peristiwa yang berlaku, ada kalanya peristiwa yang menggembirakan, ada kalanya peristiwa yang menyedihkan, ada kalanya kita berada di pihak yang menang, ada kalanya kita berada di pihak yang kalah. Ini semua Allah Ta'ala telah beritahu, kami gilirkan dia antara sesama manusia supaya menjadi pengajaran buat kita. Kan ayat surah Ali Imran ayat 140 kan. Jadi sepanjang tahun 2023 kan, setiap manusia, setiap di kalangan kita ada peristiwa yang menggembirakan, ada peristiwa yang menyedihkan, ada peristiwa yang bila mana kita ingat kita boleh senyum seorang-seorang kan. Tiba-tiba kita senyum je seorang-seorang. Oh, sebelah duk tengok kita, apakah hal kawan kita ni kan. Rupanya kita tengah teringat kan. Teringat apa dia? Teringat mungkin saat-saat kelahiran anak kita. Mungkin kita teringat saat-saat anak kita melangsungkan perkahwinan. Kita duk teringat mungkin waktu hari kelahiran kita, kita dapat hadiah yang istimewa. Dan ada kalanya kita duduk diam-diam, kita duduk seorang-seorang menangis kan, meleleh air mata kita. Allah Ta'ala uji kita dengan pelbagai ujian. Namun itu semua telah menjadi satu perkara yang memang Allah Ta'ala dah tentukan untuk menjadi pengajaran untuk kita muhasabah diri kita. Kan kalau orang seronok je, dia lupa. Biasanya orang bila mana dia selalu gembira je, tak diuji dengan pelbagai ujian, maka bagi diri dia akan rasa lupa untuk dekat kepada Allah. Dia rasa lupa untuk meningkatkan amal ibadah kita. Jadi apa pun yang kita alami pada tahun 2023, kita perlu ingat bahawa kasih sayang Allah, bahawa rahmah Allah, bahawa perasaan
yang kita ada dalam diri kita segalanya adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan masukkan 2024 bertambah usia kita, kan. Bila mana bertambah usia kita, yang pastinya semakin berkurang umur kita. Allahu akbar. Ini yang perlu untuk kita muhasabah diri kita. Bertambah tahun, bertambah usia, berkurang sebenarnya usia kita, kan. Jadi biasalah masuk ujung-ujung tahun, masuk awal-awal tahun baru, kita ni biasanya macam-macam azam, macam-macam cita-cita kita. Ada orang dia azamnya nak turunkan berat badan. Ustaz, berat badan saya tahun 2023 85, 94, kan. Saya target tahun ni Ustaz nak turun 5 kilo. Jadilah, kan. Kita doakan semoga yang berazam begitu akan akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi biasanya ramai orang dengan azamnya, ramai orang dengan cita-citanya, tetapi kan dia hanya tinggal kenangan. Kenangan, dia tinggal azam masuk tahun baru, serupa juga, kan. Dia biasanya gagalnya waktu bila? Gagal bila orang nak turunkan berat badan ni, biasanya gagal dia ujian dia pada bulan Syawal. Masuk Ramadan, alhamdulillah semua orang turun berat badan. Masuk 1 Syawal, okey lagi. Masuk 7 Syawal, kan. Maklumlah orang kita ni masuk Syawal, dia bukan 29, bukan 30. Orang kita ni 60 hari, kan. Jadi apa pun, yang paling penting ialah kita menjaga kesihatan kita. Kenapa kita perlu sihat? Kerana dengan kesihatan itulah yang dapat membantu kita memperbanyakkan amal ibadah kita, memperbanyakkan amal-amal kebajikan kita. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan sama-sama muhasabah diri kita dan sama-sama kita melihat apakah target kita untuk tahun ini. Kan ada yang komen, alhamdulillah masih mampu bersujud. Alhamdulillah, kan, tentang menjaga tentang kita kata nak turun berat badan. Open house kita bulan Syawal, dia biasanya sampai ke Raya Haji, kan, sampai Raya Haji. Itulah kita, kan. Apa pun sebenarnya tak salah pun niat kita tu, kita nak menjamu kawan-kawan kita, kita nak bersedekah, kan, kita nak infak kepada kawan-kawan kita. Okey. Jadi kita lihat kembali pada tahun 2023, apakah amal-amal kebajikan yang telah kita lakukan, kan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Suhaib radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa dia sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ajaban li amril mu'minin, inna amruhu kullahu khairu wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'minin in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa inna asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Yang bermaksud amat menakjubkan urusan orang yang beriman, kerana setiap urusannya adalah baik dan itu tidak akan berlaku kepada seorang pun kecuali kepada orang beriman. Jika dia mendapat sesuatu yang menyenangkan, maka dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Jadi orang beriman ni beruntung, kan, bila mana setiap urusannya dapat dilakukan dengan baik. Dan jadi dia akan, bila mana dia menerima sesuatu yang menyenangkan, dia beroleh nikmat, dia beroleh kejayaan, dia akan senantiasa bersyukur, dia akan senantiasa melafazkan lafaz kesyukuran, kan, dilafazkan dengan lafaz alhamdulillah. Bila mana ditimpa kesusahan, dia bersabar, dia akan melafazkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka itu adalah kebaikan untuk diri kita. Jadi bila mana kita ini bersyukur, kan, Allah Ta'ala akan menambahkan nikmat kita, Allah Ta'ala akan menambahkan rezeki kita, Allah Ta'ala akan mencukupkan kurniaannya kepada kita. Jadi jangan sesekali kita leka, jangan sesekali kita lalai dapat nikmat, kita lupa. Kan kadang-kadang kita ni, bila mana kita ni orang bekerja, kan, hujung-hujung tahun dapat bonus banyak,
kemudian kita dapat naik pangkat. Kadang-kadang dalam diri kita diuji dengan rasa sombong, diuji dengan rasa riak, diuji dengan rasa ujub dalam diri kita. Kita kata, inilah hasil aku kerja sepanjang 2023. Kita letakkan terus sandaran itu kepada diri kita. Kita kata, inilah kan hasilnya 2023 aku berkorban segala-galanya untuk aku perolehi pangkat yang aku idam-idamkan selama ini. Terlupa dia nak melafazkan syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Anak-anak kita dapat kejayaan yang cemerlang dalam pendidikan mereka, dapat anugerah dekan dan sebagainya. Terlupa kita nak meletakkan ianya kepada Allah Ta'ala. Kan kita katakan, tak sia-sia aku didik anak aku dengan didikan aku selama ini. Kan lupa kita nak lafazkan lafaz Alhamdulillah, kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tatkala mana kita diuji dengan pelbagai ujian, ditimpa dengan kesusahan, ditimpa dengan ujian-ujian yang menyedihkan, maka kita letakkan kesabaran dalam diri kita, kerana sesungguhnya dengan sabar yang kita tanamkan dalam diri kita, itulah yang terbaik buat diri kita sebagai seorang mukmin dan juga sebagai seorang Muslim. Jadi senantiasa kita menginsafi diri kita. Kerana apa? Dengan menginsafi diri, semua daripada kalangan kita yang mana kita mahu menjadi orang yang cerdik, kita mahu menjadi orang yang bijak, kita mahu menjadi orang yang beruntung dalam kehidupan. Jadi bagi mereka yang senantiasa menginsafi diri mereka, baginda Nabi SAW pernah bersabda daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, yang bermaksud orang yang cerdik, siapa yang merendahkan dirinya dan beramal untuk bekalan selepas mati. Sedangkan orang yang lemah, siapa yang mengikut hawa nafsunya dan hanya bercita-cita kepada Allah. Jadi dalam hadis ini memberikan peringatan kepada kita. Barang siapa yang senantiasa merendahkan dirinya, bila mana kita beroleh kejayaan, bila mana kita beroleh kebaikan, kita dapat pangkat yang besar, kita dapat pelbagai pangkat dan sebagainya, kan? Kita senantiasa menginsafi diri kita, inilah orang yang cerdik. Barang siapa yang beramal untuk memperolehi bekalan yang terbaik untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, inilah orang yang cerdik. Dan bagi mereka yang meletakkan hawa nafsu sebagai, kita letakkan hawa nafsu sebagai pegangan dalam diri kita. Apa yang kita lakukan ikut nafsu kita. Kita nakkan sesuatu ikut nafsu kita. Halal haram kita langgar, semua kita langgar. Macam orang bawa kereta, lampu merah ke, lampu hijau ke, lampu kuning ke, bagi dia semua dia langgar. Kan. Ya, bila dah kena tangkap, dah kena saman, dia salahkan orang pula. Kan. Jadi inilah orang yang lemah, bila mana hanya mengikut hawa nafsu, hanya meletakkan cita-citanya tanpa dia meletakkan kebergantungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Al-Mubarakfuri dalam menjelaskan hadis di atas berkata, orang yang cerdik iaitu orang yang senantiasa muhasabah dirinya, iaitu muhasabah dirinya sewaktu kehidupannya di dunia sebelum dia dihisab di akhirat, kan. Hal ini berbetulan dengan nasihat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang berkata, apa dia? Sayyidina Umar memberikan peringatan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil 'ardil akbar wa innama yakhiful hasaba yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Yang bermaksud, hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab, dan berhiaslah untuk hari pembentangan yang agung. Sesungguhnya ringanlah penghisaban di akhirat bagi sesiapa yang telah menghisap dirinya di dunia. Jadi keberuntungan bagi mereka yang bermuhasabah setiap hari, yang senantiasa dalam kehidupan sehariannya menginsafi kehidupan dirinya, kan. Setiap malam kita dianjurkan untuk muhasabah diri kita, kan. Kita koreksi diri kita. Apa tujuan kita muhasabah diri kita? Tujuan kita muhasabah diri kita tak lain tak bukan untuk kita memperbaiki kehidupan yang bakal kita lalui, kan. Malam tadi kita muhasabah, semalam sedekah ke belum?
Allah lupa pula semalam nak sedekah. Jadi pagi-pagi ni kita niat sedekah. Zaman sekarang ni tak susah kan. Sedekah zaman sekarang tak susah. Dulu kita nak sedekah kena cari fakir miskin, kena pergi rumah dia. Kita kena pergi rumah anak yatim, kita kena pergi ke masjid, kita kena pergi ke sekolah tahfiz dan sebagainya. Zaman sekarang nak sedekah paling mudah, ada handphone cukup dah. Kan hujung-hujung tahun dapat banyak kalender kan, dapat banyak kalender daripada masjid, daripada sekolah tahfiz, daripada rumah anak yatim. Di situ biasanya macam kami buat di masjid ni, kami berikan kalender percuma. Kan saya bila nak bagi kalender percuma dalam kelas-kelas saya kata dengan dia orang, saya kata hari ni saya datang bawa oleh-oleh. Kan kalender ni percuma saya bawa daripada Masjid Al-Falah Jalan Kebun. Tapi saya cakap kalau sudi di kalender tu ada nombor akaun bank, kan ada QR code dia. Jadi tak susah kan, bangun pagi tengah malam sebelum tidur nampak kalender tu, pegang telefon scan je QR tu. Nak masuk berapa? RM1, RM10, RM20, RM30, silakan, tak ada masalah. Jadi Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Dengan kemudahan teknologi yang ada, kita amalkan dia, kita manfaatkan dia untuk kebaikan dalam diri kita. Ada yang komen orang Saudi ramai macam tu. Oh, berkaitan dengan tadi tu, apa nama ni, lampu hijau, lampu merah semua dilanggar. Kan saya ada pengalaman bila mana saya pergi umrah baru-baru ni. Memang betul agak seram kalau naik kenderaan dengan orang Arab ni kan. Kebetulan saya pergi ke makam di apa nama ni, jauh jugalah daripada Masjidil Haram tu. Nak balik tak larat dah. Masa pergi larat lagi. Masa nak balik tak larat. Kami tahan satu van, naik ramai-ramai. Kan. Naik van tu, naik je, saya 2 orang yang muslimin, yang lain semua muslimat. Naik tu masing-masing saya cakap ada orang banyakkan istighfar kan, banyakkan istighfar, masing-masing muka dah pucat dah. Sebab orang Arab ni dia bawa kereta, dia bawa van, dia bawa kenderaan, tak macam orang kita kan. Berbudi bahasanya tak ada dia orang ni kan, adab sopannya tak ada. Dia bawa tu kalau dia nak potong bas, dah dekat baru dia celuk. Kena pula dia punya kerusi tak ada skru. Yang kat belakang bila mana dia brake, melunjuk bergerak mengelongsor ke depan. Bila dia tekan minyak bergerak ke belakang. Masing-masing dah ya Allah kan. Ya Allah risaunya, tak apa. Kita duk tenangkan dia orang, kita kata tak apa, kita banyakkan istighfar, banyakkan berzikir dalam hati kita, kita pun risau kan. Tapi kita nak kena tenangkan juga kan. Risau kan, siapa yang pernah naik kenderaan tu tahulah dia bila mana dia nak potong, Allah. Dia punya tekan minyak memang menyeramkan kan, jalan adalah berbukit bukau. Ya, tapi itulah kita lihat dia orang ni, kehebatan dia orang ni bila mana mereka ni aksiden je, mereka kemalangan je, dia akan bergaduh tu. Dia bergaduh, dia maki hamun, kemudian dia keluar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Habis bergaduh maki hamun dah, dia peluk-peluk Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, selesai masalah. Kan. Jadi itulah beza budaya mereka dan budaya kita. Okey. Jadi kita lihat bila mana kita telah dalam hadis yang diberikan riwayat At-Tirmizi tadi dan juga keterangan yang diberikan kepada kita berkaitan dengan orang yang cerdik, orang yang merendahkan diri. Siapakah orang-orang yang cerdik? Siapakah orang-orang yang senantiasa muhasabah dirinya? Iaitu orang-orang yang beruntung, itulah orang yang senantiasa menghisap dirinya, melakukan muhasabah terhadap apa juga kelemahan, kekurangan yang telah kita lalui. Jadi masuk 2024, ramai orang yang akan meletakkan pelbagai azamnya, meletakkan cita-citanya. Jadi dalam pada kita nak berazam, dalam pada kita nak melaksanakan cita-cita kita, ramai orang gagal. Kenapa gagal? Kerana ada kalanya caranya tak betul kan. Apa yang kita nak azamkan pada tahun baru ini, dan sebelum kita nak melaksanakan azam-azam kita, yang pertama tadi, hujung tahun kita muhasabah diri kita. Apa target kita yang dah kita capai? Apa dia target kita yang belum kita laksanakan? Jadi bila mana kita dah muhasabah diri kita, kemudian kita lakukan keputusan yang mana kita nak buat, kita tetapkan target kita, tahap mana yang kita nak capai. Kadang-kadang jangan kita meletakkan target kita yang terlalu tinggi, kita memang tak boleh nak capai. Kan, jadi kata orang sekarang ni buat kerja tu biar
mengikut kemampuan kita. Ukur baju di badan sendiri. Kan, ukur baju di badan sendiri, jangan ukur baju di badan orang lain. Kan, kadang-kadang badan orang lain lagi besar, kadang-kadang badan orang lain lagi kecil. Jadi tak sama dengan kita. Jadi kita buat keputusan apa target yang kita nak buat. Kemudian bila mana kita dah letakkan target kita, kita tuliskanlah target kita. Kan ramai orang tak menulis pun. Dulu ya. Zaman-zaman dulu tahun-tahun 90-an, setiap orang dia ada diary. Dia ada planner. Zaman sekarang tak jumpa dah. Susah nak cari. Tapi saya masih ada lagi diary, masih ada lagi planner. Walaupun ada kemudahan gadget yang ada, saya tetap suka untuk menulis. Sebab kalau kita menulis ni, dia lebih ingat dan dia lebih fokus. Kalau tak, saya ni tak berapa nak pandai sangat dengan gadget, dengan tablet ni. Orang lain mahir lah. Kita ni maklum lah kan. Dah menghampiri 5 series ni kan, sedar tak sedar. Kadang-kadang kita ni pun tak perasan kan. Kita ni kadang-kadang jadi orang yang lupa diri kan. Kita masih lagi ingat umur kita ni masih lagi umur 30-an, 40-an kan. Tapi bila mana kita nak buat kerja-kerja berat, nak panjat pokok dan sebagainya, rasa macam apa hal tak kuat sangat nak panjat pokok kan. Nak panjat tangga kan, nak betulkan mentol, nak betulkan lampu naik atas sikit, gayat dah rasa lain macam. Kan. Itu tanda-tanda anda telah pun tua. Jadi itu salah satu tanda. Kemudian kadang-kadang bila kita jumpa kawan, anak-anak kita jumpa kawan-kawan dia, dulu orang panggil kita pakcik. Bila sekarang ni kawan-kawan anak-anak tu dah ada anak, dah mula dia panggil dia cakap dengan anak dia, salam atuk, dia kata. Allah, bila dia kata salam atuk tu baru sedar diri dah tua. Kan, tak perasan kita ni dah tua. Bila dia panggil atuk, ya Allah, balik rumah tengok cermin, rasa muka taklah berkedut mana sangat pun, tapi dah jadi atuk dah. Kan, kita anak tak ada yang kahwin lagi, bila anak orang lain panggil kita atuk, Allah, rasa down sekejap. Kan, macam abang tu kata, awak down katanya kan. Tapi itulah hakikatnya. Bila tengok dekat cermin, rambut dulu nampak jarang-jarang yang warna putih. Sekarang ni dah warna silver metallic dah. Nampak daripada jauh nampak dah. Kan? Kalau dulu rambut kita ni lebat dekat kepala. Sekarang ni rambut dah jarang-jarang. Kan? Jadi shampoo pun kurang pakai dah. Jimat kita ni. Kan? Jadi kita muhasabah diri kita. Masuk 2024, apa lagi perkara kebaikan yang belum kita lakukan. Jadi kemudian kita tekadkan, kita binakan keazaman yang terbaik dalam diri kita untuk kita berubah. Setiap hari kita berubah. Maka insya-Allah bila mana kita ini bersedia, berazam, kita susun strategi, kita jadikan pengalaman kelemahan kita pada tahun 2023, amalan-amalan yang kita belum laksanakan lagi, maka kita cuba lakukan dengan sebaik mungkin kan, sebaik-baik natijah. Dan juga kita katakan, orang Jawa kata conclusion daripada kelemahan kita 2023 tu kita cuba perbaiki. Pujangga Arab ada menyatakan, idza kunta dza ra'yi fakun dza azimah fa inna fasada ar-ra'yi an tatridad. Jika kamu mempunyai pemikiran yang baik, maka sertakan dengan azam. Ini kerana rosaknya pemikiran apabila kamu tidak tetap pendirian. Kan, kita tengok, jika kamu mempunyai pemikiran yang baik kan, kita bila mana kita ada plan dah tahun 2024 apa yang kita nak buat. Dalam kepala kita dah set dah benda yang baik tu, maka kita sertakan dengan azam. Tak cukup dalam kepala kita kata kita ada target kita, tapi kita tak ada keazaman yang tinggi untuk melaksanakan perkara yang kita fikirkan baik itu. Ini akan menyebabkan rosaknya pemikiran apabila kita tidak tetap pendirian. Kan, kita ni maklum je lah kan, awal tahun macam-macam azam kita buat, sedangkan 2023 punya azam pun kita tak laksanakan lagi. Tak salah nak berazam, yang salah kita letakkan azam sekadar azam, cita-cita sekadar cita-cita, tetapi kita tak laksanakan dengan sebaik mungkin. Jadi panjat tangga nak buka langsir pun menggigil, betul, tahu tak apa. Kan, kadang-kadang orang panjat tangga, turun-turun daripada tangga dia jadi Parkinson. Kan, kalau orang tak biasa potong rumput macam tu juga kan,
Kadang-kadang kita dah lama tak potong rumput, ambil mesin rumput, kita pun mesin rumput, tak beringat, setengah jam, 1 jam kita potong rumput. Habis potong rumput, tangan kita Parkinson. Nak minum air, menggigil-gigil, tumpah-tumpah air tu. Jadi, itu bukan Parkinson yang kekal, itu Parkinson sementara. Sebab daripada faktor usia kita. Jadi, sedarlah saya dan kita semua, kita ni usia semakin lanjut. Jadi, jangan duk ingat kita ni sama macam orang lain. Kan? Jadi, kita dah semakin Allah Ta'ala tarik sedikit demi sedikit nikmat kita. Jadi insya-Allah seterusnya bagaimana kita nak mencapai azam kita. Setelah mana kita letakkan target kita, azam kita, kemudian kita letakkan dia punya orang kata road map dia. Macam mana kita nak buat? Kita kena ada strategi. Kita target. Kalau kata orang nak turunkan berat badan, kan saya sendiri pun cuba nak turunkan berat badan, kan. Berat badan baru ni bila pergi klinik kesihatan, Allah naik lagi, naik saja. Kan, nak turun sikit punya payah, kan, tapi nak naik Allah sekejap sungguh. Duk azam tak nak minum air manis itulah yang paling sedap. Kan. Jadi kita letakkan target. Kalau kata orang nak turun berat badan, kita target 3 bulan berapa kita nak turun, kan. 3 bulan mungkin kita tak payahlah letak banyak-banyak, sebulan 1 kilo pun cukup dah, kan. Setahun 12 kilo boleh turun, cantik sungguh dah. Tapi itulah, kan, daripada masuk awal tahun sampai puasa, alhamdulillah, insya-Allah boleh turun, tak ada masalah. Masuk sebulan memang akan meningkat mencanak naiknya. Jadi letakkan tempoh cita-cita kita, target kita, azam kita. Contoh kita kata kita nak khatam Al-Quran. Ustaz, saya target 2024, setiap bulan saya nak target khatam Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi bila mana kita letakkan target nak khatam Al-Quran sebulan sekali, maka setiap kali selepas solat pastikan 4 muka surat kita habiskan membacanya. Kalau kata kita nak letak 2 bulan, maka target kita 1 kali selepas solat 2 muka surat. Jadi itu target kita, dia kena jelas, roadmapnya kena jelas, pelaksanaannya tu kena jelas. Jangan sekadar cita-cita di awal tahun, tapi akhirnya cita-cita itu juga kita kambus pada hujung tahun. Kita buka buku baru, cita-cita yang sama setiap tahun. Kan, orang yang mungkin ada kencing manis, targetnya kalau dulu bacaannya 8, 9, kita target nak turunkan dalam masa 3 bulan, 6, 5. Orang yang dulu bacaan darah tingginya, tekanan darahnya 16, 17, kita target nak turunkan 14, 13. Kena ada target. Kan, pemakanan kita susun. Okey. Nak panjat pokok boleh, tapi nak turun memang tak boleh. Gayat, kena orang bantu. Itu biasa. Saya kalau kata ada kawan-kawan saya yang kata ajak panjat pokok, saya cakap dengan dia orang, kan, bukan saya tak nak panjat, saya tak nak menyusahkan abang bomba. Sebab saya cakap saya boleh panjat, tak ada masalah. Nak turun sekarang, saya terpaksa telefon 999, tolong bawa skylift turunkan saya. Tu masalah. Panjat tak ada masalah. Nak turun, sendiri mau ingat. Kan? Jadi, kita kena sedar lah. Kita kena sedar diri kita ni tak pandai panjat pokok, jangan panjat pokok. Kan? Okey, seterusnya yang terakhir. Sebenarnya banyak lagi tips-tips ataupun cara-cara bagaimana kita nak mencapai kejayaan dalam target yang kita inginkan. Iaitu apa dia? Iaitu sebagaimana hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum may yukhalil. Riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan juga Ahmad, yang bermaksud seseorang itu mengikut agama rakan, maka lihatlah seorang kamu siapa yang dia berkawan. Jadi nak bagi tahu apa dia? Kita ni kalau nak berjaya kena pilih kawan-kawan yang berjaya. Kan, kita ni nak pandai kena berkawan dengan orang-orang yang pandai. Zaman kita sekolah dulu, kalau kata kita ni tak berapa pandai, mengendenglah kita dengan kawan-kawan yang pandai. Kan. Kalau kata kita ni nakkan berjaya, kita kena cari kawan-kawan yang berjaya. Jangan kita duk cari kawan-kawan yang tak berjaya. Jadi environment, persekitaran kita itu cukup penting, kerana di situlah yang akan memberikan kita semangat, keyakinan kepada kita bahawa sesungguhnya nak berjaya kita ada idola kita. Nak berjaya kita kena ada contoh yang hidup dalam diri kita. Bagi kerja kat abang bomba sikit, sabar je lah. Jangan kita menyusahkan dia orang, banyak lagi kerja lain. Okey, jadi carilah teman-teman yang terbaik dalam kehidupan kita yang mampu memberikan kita semangat, aura untuk kita berjaya, kan.
Kan ada nasyid yang biasa, kalau kata program-program motivasi ni selalu dia nasyid kumpulan brothers kan. Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan suci. Kan itu, jadi kawan-kawan, dalam pada kita nak berjuang, dalam kita nak berjaya, kita kena ada environment yang terbaik. Jadi saya rasa cukup setakat itu saja. Ada orang yang duk angkat tangan, ada soalan ke? Kan. Tak perasan. 7.59 dah. Saya ingat baru 7.50. Kan. Okey, kena berkawan mereka yang ada banyak aura positif. Betul. Okey. Kalau ada mungkin 1-2 soalan, kalau ada, kalau tak ada tak apa. Tak ada lagi seronok saja. Tak ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disebabkan faktor umur tu Ustaz kan, kita tahu kita makin tua, tapi disebabkan kadang kita cepat lupa, kita banyaklah macam Ustaz kata ayat semua, kita rasa sedih Ustaz. Berdosa ke bila kita rasa sedih tu Ustaz? Allahu Akbar. Sedih ke, gembira ke, ini semua sifat semula jadi yang Allah Ta'ala kurniakan dalam diri kita. Kita ada hak untuk rasa bersedih. Tetapi jangan kita jadikan kesedihan itu sehingga mana kita kata, Allah umur dah berusia, Allah Ta'ala kenapa bagi aku usia. Kita menyalahkan pula faktor usia tu, Allah Ta'ala semakin mengurangkan usia kita. Kan? Kesedihan itu satu perkara yang normal dalam diri kita. Dan kesedihan itu sebenarnya kalau kita tukar kepada aura positifnya, apa dia? Bila mana kita sedih, kita tahu umur kita semakin meningkat, bermakna kita perlu untuk mempertingkatkan amal ibadah kita. Kita banyakkan amal ibadah kita, insya-Allah kan, ia akan memberikan aura positif dalam diri kita, ia akan memberikan kesedaran dalam diri kita bahawa sesungguhnya masa kita tak lama dah, kan Allah Taala dah bagi tahu dah kan. Bila mana usia kita semakin hari semakin berkurang, maka kita jadikan ia sebagai aura positif. Kita jadikan diri kita lebih ceria untuk kita memperbanyakkan amal-amal ibadah kita untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey. Ada lagi? Tak ada Okey, Alhamdulillah tak ada soalan nampaknya di situ. Okey, Alhamdulillah 81 minit. Minta maaf terlajak. Kadang-kadang bila mula-mula nak bercakap tak ada idea. Bila dah bercakap tu macam-macam yang terkeluar kan. Jadi Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Kesimpulannya apa dia? Setiap hari yang kita lalui, setiap detik dan juga saat yang kita lalui, jadikan ianya sebagai suatu momen yang terindah dalam diri kita, dan kita memperbanyakkan amal-amal kebajikan dalam diri kita setiap saat yang kita lalui. Sebagaimana yang pernah saya kongsikan sebelum ini, 1 minit yang kita ada, kita lakukan amal-amal kebajikan. Setiap saat yang kita lakukan, kita jadikan ianya sebagai suatu masa, suatu detik yang dapat memberikan kita bekalan yang terbaik untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf atas segala kelemahan, kekurangan sepanjang penyampaian. Sesuatu yang baik datang daripada Allah Taala, kelemahan adalah khilaf daripada diri saya sendiri. Saya serahkan kembali kepada puan admin kita. Assalamualaikum. Alhamdulillah, amin, Allahumma ya amin. Jazakallah khairan kasiran Al-Fadil Ustaz Mahmud bin Mastam yang telah pun menyempurnakan kuliah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kepada yang diuji dengan pelbagai penyakit, kita doakan terus moga-moga diberi syifa yang sempurna kepada mereka. Syukran jazilan juga atas perkongsian ilmu pada pagi ini yang memotivasikan kita menyuntik semangat untuk perbaiki diri. Kita terus muhasabah, menginsafi, kita koreksi diri kita sendiri bagi mengharungi hari-hari mendatang. Moga Allah berikan kita kelebihan di sebalik kekurangan, berikan kekuatan di sebalik kelemahan. Semoga Allah terus merahmati, memberkati kita dengan kesihatan, ketenangan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Terima kasih kepada tim Gemah Nur Iman, terima kasih kepada para jemaah yang setia bersama dengan kuliah-kuliah yang dianjurkan oleh Gemah Nur Iman, dan tidak lupa pihak Gemah Nur Iman terus merakamkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang yang dermawan yang terus menghulurkan infak ke tabung Gemah Nur Iman. Mudah-mudahan Allah lipatkan ganda, lipatkan rezeki dan rahmat dan redha Allah, dan semoga pihak Gemah Nur Iman dapat menyediakan kuliah-kuliah dengan bersama asatizah
Semoga kita mendapat manfaat insya-Allah. Kuliah kita hari ini ialah pada pukul 10 pagi iaitu kuliah duha bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin Kamaruzzaman yang baru saja dah balik daripada menunaikan umrah. Jadi kita terus sambung kuliah dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamaruzzaman dengan kisah sahih para Nabi. Jadi kepada para jemaah yang ada kelapangan waktu, teruskan bersama pada pukul 10 nanti untuk kuliah duha. Dan sekiranya yang ada urusan ke hospital ataupun ke mana-mana urusan, mudah-mudahan Allah permudahkan segalanya untuk kita di mana pun kita berada pada ketika ini. Dan kita tutup dulu tirai kuliah kita pada pagi ini. Sekali lagi kita persilakan Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Mahmud Mastam untuk membaca tasbih kafarah dan menutup kuliah dengan surah Al-As. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.